Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidah Matrak. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menekankan kemajuan negeri yang merangkumi semua aspek penting serta melibatkan setiap lapisan masyarakat untuk merasai perubahan dan kemajuan yang dikecapi. Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau memulakan perubahan di negeri ini dengan pengenalan ekonomi digital yang dapat dilihat banyak membantu rakyat, terutamanya semasa dilanda pandemik COVID-19. Mau nak mau kita pergi kepada teknologi yang terkini. 2017 selepas saya menganti Tok Nan, saya lancarkan ekonomi digital. Semua menggunakan handphone digital. Ada orang kata apa kerja Bang Jo tu? Kita maya duit pun pakai digital, online. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Konvensyen Khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PPB Zon Betong 2023 di Betong pada Ahad. Selain ekonomi digital, beliau yang juga dipertua PBB untuk memperkenalkan ekonomi hijau untuk mempertahankan khazanah bumi di Sarawak. Sebab ialah kita mengerti kita dah ada stesen hidrogen, kita mengeluarkan hidrogen dan hidrogen tu akan menyejukkan, cool down kita pun temperature. Antara aspek lain yang difokuskan oleh Kerajaan Sarawak dalam mengecapi kemajuan menjelang 2030 adalah keperluan utiliti yang lengkap untuk semua rakyat Sarawak termasuk bekalan elektrik dan air, jalan perhubungan, meningkatkan ekonomi penduduk serta capaian internet yang bagus tanpa mengira lokasi. Hari sama timbalan-timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas dan Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Ahmad Muhammad Asfia Awang Nasar serta div-div kehormat yang lain. Terdahulu Datuk Ahmad Douglas Ugambas dalam ucapan aluannya berkata, generasi muda khususnya bakat memimpin Sarawak pada masa depan perlu mencontohi kepimpinan Datuk Parti Tan Sri Abang Zuhari dalam mentadbir dan memajukan negeri ini. Tegasnya Premier Sarawak seorang pemimpin yang mempunyai visi, kebijaksanaan, karisma dan kemahuan politik untuk membolehkan Sarawak mengharungi cabaran dan terus melonjak ke hadapan. Very fair in running the state, implementing development program. We've been talking a lot about this, the setting up of development agencies. I don't have to read it, but it covers all Sarawak. It benefits all religious, benefit all religion. Katanya antara agensi-agensi telah ditubuhkan termasuk Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA, Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA, Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, Agensi Pembangunan Sri Aman SADA, Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan IRSDA, Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA, Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA dan Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching JKCDA. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa induk Konvensyen Khas PBB Zon Betong 2023 turut menyifatkan Premier Sarawak sebagai seorang pemimpin yang berani dan tegas dalam memperjuangkan hak-hak Sarawak seperti mana termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. 11 perkara yang terhakis di bawah MA63 telah selesai. 23 masih dalam perbincangan. Yang Berhormat Datuk Tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, kini Sarawak berhak melaksanakan kutipan 5% cukai jualan untuk petroleum dan gas mulai tahun 2019. Katanya kepimpinan Datuk Parti Tan Sri Abang Zuhari yang komited dan konsisten dalam melaksanakan amanah untuk rakyat telah memastikan semua agenda dan inisiatif yang dicetuskan oleh beliau dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh rakyat di segenap pelosok wilayah Sarawak. Laporan seterusnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul menyeru supaya kerajaan mempertimbangkan bantuan khas untuk membekal alat pemadam api kepada setiap pintu di semua rumah panjang yang berisiko tinggi, terutama di kawasan luar bandar yang sukar diakses pihak bomba. Katanya langkah ini bagi memastikan tindakan pencegahan awal diambil dengan pantas jika berlaku kebakaran bagi mengelak kemusnahan yang lebih teruk.
Selain itu, beliau juga memohon agensi bertanggungjawab terutama pihak SESCO untuk melakukan pemeriksaan sistem pendawaian di rumah-rumah panjang lama untuk mengelak litar pintas elektrik yang menjadi punca utama kebakaran di kebanyakan rumah panjang. Jadi saya memohon supaya agensi yang berkenaan, terutama sekali SESCO, untuk mengadakan program untuk audit sistem pendawaian di setiap rumah panjang, terutama sekali di kawasan yang jauh daripada bomba dan sebagainya. Dan selain daripada itu, saya juga pernah memohon untuk setiap rumah panjang, setiap bilik sebenarnya di rumah panjang diberi kemudahan fire distinguisher supaya tindakan awal dapat dibuat jika berlaku kebakaran. Dia berkata demikian ketika ditemu ramah semasa mengadakan lawatan untuk menyerahkan bantuan kepada mangsa kebakaran di rumah James Berandah, Muara Bunut pada Ahad. Datuk Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop juga akan menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar MRP untuk menaik taraf sistem pendawaian di kebanyakan rumah panjang dalam kawasan beliau bagi mengelak berlakunya kebakaran. Selain menyalurkan bantuan kepada mangsa kebakaran, Datuk Abdullah turut memberi sumbangan kepada 7 orang pelajar yang terjejas bagi meringankan beban keluarga mereka buat sementara waktu. Manakala di Sibu, Perubahan Sayap Belia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak (PBB) diharap dapat mengukuhkan lagi sokongan golongan muda terhadap parti itu dan gabungan Parti Sarawak JPS secara amnya. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Datuk Dr. Anwar Rapai menegaskan hanya parti PBB dan JPS sahaja yang dapat membelah serta memperjuangkan nasib rakyat termasuk golongan muda di negeri ini. Berucap semasa majlis pelancaran sayap belia PBB Zon Sibu pada Sabtu, beliau juga menekankan pentingnya ahli-ahli sayap belia PBB memiliki ilmu yang tinggi untuk menjamin masa depan mereka. Katanya pelbagai program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk golongan muda dalam mempersiapkan generasi baru ini berdepan dengan situasi yang semakin mencabar hari ini. Dalam masa sama, Adun Angkat itu turut bersyukur kerana rancangan setahat untuk menubuhkan sayap belia PBB berusia 18 hingga 28 tahun bagi Zon Sibu dan sekitarnya telah tercapai. Di Belagah pula, peranan warga pendidik bukan mudah dan harus bersedia menghadapi pelbagai cabaran dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Liwan Lagang berkata, seorang cikgu mesti bersedia menghadapi masyarakat umum yang dilihat terlalu kedekut dengan pujian tetapi terlalu emosi dengan kritikan. Justru warga pendidik harus bersedia memikul cabaran ini kerana ibu bapa yang inginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Beliau yang juga adun belaga berkata tugas sebagai guru sangat dekat di hatinya kerana juga pernah menjadi pendidik sebelum ini. Datuk Liwan berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penutupan Karnival PSKPP peringkat daerah Belaga tahun 2023 di Pejabat Pendidikan Daerah Belaga pada Sabtu. Menurutnya, beliau akan terus komited menyalurkan bantuan ke sekolah-sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG setiap tahun. Sementara itu, pada Ahad, Datuk Liwan berkesempatan menghadiri program santai bersama penduduk Muslim di Kampung Melayu Belaga. Program tersebut sepatutnya diadakan pada hari Maulidur Rasul yang lepas, namun dianjakkan ke hari tersebut disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan. Balik ke paparan berikut, Muhammad Khairul dan Felicity Edang telah dinobatkan sebagai Mr. and Miss Native Borneo MNB edisi Sarawak 2023. Kejayaan tersebut membolehkan kedua pemenang mewakili Sarawak untuk pertandingan akhir di Kota Kinabalu, Sabah pada 1 Disember depan. Objektif utama acara ini adalah untuk mengetengahkan tradisi yang ada di Borneo hingga ke peringkat antarabangsa sekaligus mengekalkan dan mempromosikan budaya tempatan di mata dunia. Dalam pada itu, tempat kedua dan ketiga bagi Mr. Native Borneo masing-masing disandang oleh Nicholas Tindin, Tikop dan Gabriel Elser, Chile. Manakala kategori Miss Native Borneo pula menyaksikan Claudia Mai merangkul naib juara dan Adeline Teo di tempat ketiga dalam acara yang diadakan di Gala City, Kuching pada malam Sabtu. Justru itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak telah menemu bual beberapa para pemenang untuk berkongsi keterujaan dan harapan mereka di pentas yang lebih mencabar pada masa akan datang. Bagi Muhammad Khairul, penganjuran acara ini adalah penting bagi generasi muda memelihara budaya tempatan agar tidak ditelan zaman.
saya merasa gembira kerana dapat mewakili di Sabah nanti, dan saya berharap kepada anda semua dapat menyokong saya sebagai Mr. Di Borneo 2023 di Sabah nanti, dan harapan saya kepada anda semua adalah saya dapat mengharumkan nama Sarawak, dan saya berhati kepada anda semua supaya menyokong saya nanti. Terima kasih. Felicity pula berkata pelantikan ini merupakan antara usaha dalam memelihara khazanah tersebut dan menyeru agar golongan muda tidak melupakan pakaian tradisional yang menjadi lambang warisan budaya tempatan. Perasaan saya memenangi Miss Navy Borneo 2023 sangat-sangat terkejut. So, saya tidak tahu siapa pemenang saya kan. So, sangat terkejutlah. Dan saya berharap pertandingan ini akan diteruskan lagi supaya banyak kita tahu tentang kaum yang lain lagi. Ya, terima kasih. Turut senada pemenang MNB 2019, Muhammad Hazim Karim yang mengatakan bahawa pertandingan ini dapat mengeratkan persefahaman dan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negeri ini. Seperti yang kita lihat pada malam ini, kita melihat pelbagai jenis kaum dan budaya yang ada di Sarawak. Oleh itu, pertandingan ini harus diteruskan untuk kita mengenali budaya masing-masing dan juga mengeratkan hubungan antara kita semua. Sekian isi tengah hari bersama saya Fidan Matrang. Berita lebih lanjut boleh dapati semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan Visi Premier Sarawak 2030 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, perlombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.